وعلى عبدك وعلى أهلك أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر إلا تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, utamanya nikmat iman, amal ketaatan. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ni kita meneruskan kajian ilmu kita dalam kitab Syarah Sifat 20 Sejarah dan Kupasan Pendekatan Akidah, karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan Hafizahullah Ta'ala alaih. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, seluruh ahli keluarga beliau, keturunan beliau. Allah tempatkan beliau di kalangan orang beriman, masukkan syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan pada sesiapa yang menelusuri kajian karya beliau ini, Allah pelihara segala keturunan. Allah jadikan kita hamba yang saleh dan keturunan kita saleh dan salihah, dimasukkan dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih membincangkan dalam perbahasan kata penulis qala musannif, muka surat selain muka surat 7 boleh buka muka surat 7 muka surat 7, dan kita akan masuk selepas tu pada pendahuluan muka surat 15 insya-Allah. Baik, secara ringkas ni jemaah sekalian, kata penulis ini, kata tuan guru, ini tuan guru saya, beliau adalah ketua jabatan di Universiti Sultan Shah, ketua jabatan Usuluddin. Kata beliau, kita pergi pada perenggan yang kedua dalam surat 7 tu. Kini umat Islam terdedah kepada pelbagai cabaran pahaman luaran dan dalaman yang menguji akidah mereka. Yang ini kita, hari ini kita ni terdedah dengan berbagai cabaran pahaman sebut tentang akidah menyebabkan fahaman. Dan suka saya ingatkan jemaah sekalian dan ingatkan berdiri saya dan semua jemaah sekalian, bila masuk dalam pengajian tentang akidah, tauhid, ianya bukan pengajian yang sambil-sambil. Dia adalah pengajian yang mesti diperbarui. Sebagaimana kata Nabi SAW, jaddidu imanakum, perbaruilah iman kamu.
Kita jangan meletakkan bahawa kita ingat iman kita ni sudah berada pada keadaan yang selamat. Belum tentu selagi kita tak mati masuk dalam syurga. Belum tentu. Sebab apa? Tengok iblis lah. Setara iblis yang kawan dengan malaikat, yang boleh berbicara dengan Allah. Malaikat iblis memuji Allah. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setara iblis tu, kadang-kadang manusia ni dia faham tak apa beramal ni Ustaz, dia tak tahu iblis pun beramal. Tapi ke mana akhir hidup iblis? Kana minal kafirin, kafir. Iman ni bukan milik kita ni Mas Islam, bukan kita yang tentukan, bukan kita yang memastikan saya dah amal banyak ni, iman saya mantap. Belum diuji. Ujian bila nanti paling besar? Tu sakarat. Allahu akbar. Tu tak tahulah macam mana keadaan. Jadi bila bab iman, dengar cerita iman akidah, okey. Ini perbincangan bukan main-main. Ia adalah asas. Asas kepada pembangunan segala amalan. Macam cerita di masjid kita ni, tapak ni. Asas. Kalau tak ada tapak, tak ada tiang, tak ada, semua tak ada. Jadi kalau katalah tiang cantik, bumbung cantik, tapi tapak ni lama-lama makan. Ni kat bawah tanah ni tak tahu apa jadi ni. Air bocor ke apa ke. Sekali jerlus. Tu macam jalan raya banyak buat tu. Jerlus. Bila jerlus, ni binaan ni walaupunlah 100 tahun di atas ni binaan ni. 100 tahun. Katalah 1000 tahun nak atas ni. Tapi dek kerana foundation ni ada masalah. Ada hakisan. Ada berbagai ni. Ada fahaman luaran. Ada fahaman yang kita tak sedar rupanya merosakkan iman kita. Lambat laun, binaan yang 1000 tahun tu terbina tu boleh runtuh bila-bila masa. Itu penting bila sebuah akidah tauhid. Ini bukan sekadar pengetahuan. Ianya adalah perbincangan yang mesti diberikan perhatian. Dan iblis dia akan serang amalan. Dia akan serang kepercayaan. Itulah kerja iblis. Dia tahu dah kalau serang amalan sekarang dia boleh beramal balik. Tapi aku serang kepercayaan dia. Dia beramal macam mana pun apa pun tak kira-kira. Iblis tahu benda tu jemaah sekalian. Sebab itu di sini apatah lagi mutaakhir ini pelbagai cabaran pahaman, luaran, dalaman yang menguji akidah mereka. Dalam perbahasan isu-isu akidah kontemporari, masalah akidah kontemporari maksudnya semasa. Tuan, kita belum cerita lagi tentang masalah pemahaman liberal. Pemahaman sekular. Pemahaman plural, pemahaman etis, pemahaman free thinker, agnostik, macam-macam jenis masalah. Tak ada Ustaz, saya tak terdah dengan benda-benda tu. Kita bunyi je memanglah macam itu. Rupanya sifat pemahaman itu ada dalam pemikiran tanpa sedar kalau kita tak perhatikan. Sebagai contoh, apabila hari ini kita tidak didedahkan dengan pemahaman yang benar, mengikut kepada susu-galu perbahasan iman, akidah yang benar, tanpa sedar kita terikut dengan pemahaman bebas. Bebas ni, hari ini kita boleh lihat bagaimana kebebasan manusia yang bergelar umat Islam dalam menentukan hidup dia. Mungkin dia tak tentukan hukum dia, kata hukum saya ikut, tapi saya bebas menentukan takdir saya. Habis kan tuan? Habislah. Takdir saya tentukan. Macam mana awak tentukan? Kalau saya tak ubah diri saya hari ini, siapa nak ubah diri saya? Berapa ramai orang ini berhempah pulas. Saya datang daripada Shah Alam tadi. Alhamdulillah ala kulli hal, kulli nikmah. Allah bagi jentera. Kalau datang naik kereta tadi saya tengok waste tadi 8.5 pun saya sampai. Tapi Allah takdirkan saya naik motor 7.45. Keluar saja pun lambat 7 suku. Ada urusan banyak. 7 suku keluar 7.45. Tapi nak ceritanya sepanjang-panjang jalan tu jam kereta. Penuh, sepadat-padat kereta. Dia pergi mana? Balik kerja. Balik kerja. Sebab apa kerja? Sebab saya nak ubah hidup saya. Habis. Berapa ramai yang faham macam ni? Kalau saya tak ubah, maka takkan berubah hidup saya. Jadi saya bebas menentukan. Saya nak datang ke, tak datang ke, saya nak dengar ke, tak dengar ke, saya bebas. Dalam pertama Qadariyah dia masuk, liberal tanpa sedar dia masuk, dia bebas menentukan. Sedangkan hidup kita ni tak ada kebebasan sebenarnya. Semuanya dalam aturan. Semuanya dalam ketetapan. Semuanya dalam takdir Allah Ta'ala.
Walaupun Allah beri kita pilihan untuk menentukan dalam perbuatan kita harian, tapi menentukan itu di dalam ketentuan, bukan dalam hati kita menentukan. Semua itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalau tak belajar sifat Allah ni, kita ingat kita menentukan. Ada dua penentuan. Allah lah, saya lah. Ini yang kata pahaman ni cuma sekalian. Ini banyak dalam konteks kehidupan. Sebab tu dalam perbahasan ni saya selarikan juga dengan perbahasan hakikat kehidupan. Ini permasalahan tentang melihat kehidupan dari sudut pandang yang benar. Bagi contoh macam tadi, permasalahan tentang kehidupan. Susah, senang. Berapa ramai orang yang tak terima takdir. Berapa ramai orang ini tidak menerima bahawa Allah telah takdirkan dia untuk solat. Allah takdirkan kita untuk solat. Tapi dia kata, solat ni tak apalah. Padahal Allah telah tentukan. Apa masalah tentukan? Allah syariatkan solat, Allah tentukan. Sekian-sekian waktu solat. Tapi dia relax. Itulah ujian manusia. Dia nak tengok dia dalam ketentuan atau dia sudah ditentukan untuk tunduk dan patuh kepada arahan Allah. Tanpa sedar ni mas sekalian. Contoh, Ibn Muljam. Ibn Muljam ni siapa? Yang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ketika bunuh Ibn Muljam ni, dia bunuh mas sekalian, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan. Seorang yang hafizul Quran, mukri, seorang yang dipercayai ketika zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kerana kehidupan dia, terkeluar akidah dia. Khawarij keluar. Apa dia? Dia tak taat dengan pemerintah. Sedangkan taat dengan pemerintah itu ketentuan Allah. Walaupun mungkin ada pelbagai perkara yang kita ikhtilaf, tapi kita tidak boleh membantah, berjidal, bergaduh, membuat perberontakan. Tak boleh. Ini dunia bukan kita punya. Nak bertempik, terlolong, nak marah, nak pecah tu pecah ni. Tak boleh. Ini dunia Allah punya. Marah macam mana pun, ada garis panduan. Siapa tentukan? Allah. Tapi manusia gini tak ada. Kalau dia mengamuk, dia lanting apa dia lanting lagi. Agak-agak dia geram lagi, dia sepak dia. Yang main-main macam banyak berlaku. Dia ingat dunia ni ikut marah dia. Terlanggar punggung kereta, bak keluar, bak dia sepak dia gitu orang. Oh, tunjuk dia punya garang dia je. Kalau ikutkan macam tu, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika di Mekah 13 tahun berdakwah dengan Nabi, rasa berapa orang dia tampar kat. Dia tinju punya orang yang tak sokong Nabi. Tapi tak ada pun. Sebab apa? Telah dapat iman. Ini tangan bukan suka-suka nak tampar orang. Ini tangan bukan suka-suka nak tumbuk orang. Ditanya oleh Allah nanti. Walaupun dia ada, Allah bagi kekuatan. Sehingga Nabi SAW kata, Sayyidina Umar Khattab ini adalah lelaki yang kuat. Undefeated. Tak pernah kalah. Jadi nak faham, di sini umat Islam terdapat berbagai cabaran pahaman. Pahaman ni adalah bagaimana dia nak menilai kehidupan dia jemaah sekalian. Ini kita kena perhatikan. Yang menguji akidah mereka, menguji kepercayaan terhadap ketentuan Allah, takdir. Bila bicara soal iman, kita ingat iman bicara soal ujian. Solat menyatakan keislaman. Iman di mana nak menyatakan iman? Ujian. Allah datangkan ujian, tengok Allah bagi ujian susah senang. Dia boleh tidak melakukan syariat Allah? Kalau boleh melakukan syariat Allah, dia beriman. Dia tak terpengaruh dengan dunia. Susah ke, senang ke, solat tetap solat sebagai contoh. Makna kata iman itu diuji. Ini katanya menguji akidah mereka. Dan umat Islam perlu kembali kepada akidah keimanan kerana ia merupakan jalan tunggal bagi mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Jadi nak mendekatkan diri kepada Allah SWT itu melalui amalan yang kita lakukan, tetapi bukan sekadar amalan itu, tetapi kita lakukan dengan dasar keimanan kita. Kita beramal kerana imanan wahtisaban, kata Nabi SAW. Bulan Ramadan ni nak masuk ni, kita beramal sebab apa? Sebab kita percaya kepada Allah yang menjanjikan segala ganjaran itu. Lalu kita pun melakukan amalan itu. Kerana Allah lah tu. Sebab Allah yang menjanjikan ganjaran. Jadi kita percaya. Bukan sekadar amalan tu boleh mendekatkan. Belum tentu dekat dengan Allah. Kalau dia tidak disertakan dengan iman yang benar.
Mereka perlu membersihkan daripada segala kekeliruan manusia mengenal Allah SWT. Maka perlu dibersihkan segala bentuk kekeliruan yang ada. Kekeliruan terhadap bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah ini, yang tidak boleh ada sekutu baginya. Tidak boleh. Di sini perlu dibersihkan. Amalan itu perlu dibersihkan tanpa ada kekeliruan. Hanya sahaja beramal kerana Allah. Di sini kita akan faham bagaimana apabila kita masuk dalam perbahasan sifat-sifat Allah. Kita akan nampak nanti. Ia ini dengan menerusi mengenal Allah SWT serta sifatnya, kerana ia merupakan bahagian terpenting dalam pembinaan iman berasaskan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah kalimah yang kita nak pegang sampai mati, mas sekalian. Hidup dan mati dengan kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Bukan sekadar bil lisan, tapi bil iman. Iman yang diterjemahkan dengan keyakinan yang tidak berbelah bagi. Tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Lalu zahirkan dengan lisan, lalu terjemahkan dengan perbuatan. Mereka perlu berpegang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa menerusi bukti-bukti dan hujah yang nyata, terang, tepat, jelas. Ini antara garis panduan. Nak mengenal Allah ni jemaah sekalian, pertama kena ada bukti-bukti dan hujah yang nyata. Bersandarkan apa? Al-Quran. Sifatnya terang, tepat, jelas. Dia tak boleh sama-sama, kadang-kadang makin explain, makin terbelit lagi ada, makin keliru lagi ada. Tak boleh. Dia kena terang, tepat, jelas, serta berpaksikan Al-Quran dan hadis, berasaskan keterangan para ulama muktabar. Maka dengan itu, Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan terpanggil untuk bersama-sama membanting tulang, berkongsi segala ilmu dan pengalaman yang ada bagi membantu masyarakat awam memahami konsep akidah sifat 20. Kita ni kena faham aliran ataupun kaedah kita membangunkan kefahaman akidah kita menerusi akidah sifat 20. Asy'ariyah al-Maturidiyah. Di sini beruntung ni masalah sebab bersamanya ada sejarah. Biasa kita bahas matan terus, syarah sifat kitab. Banyak nanti kita akan nampak kitab-kitab akidah, tauhid terutamanya. Contoh Bidayah Al-Hidayah. Sebagai contoh kitab yang lama itu. Banyak kitab yang berbahaskan tentang akidah. Tapi di sini dimulakan dengan sejarah supaya kita tahu susu galuh itu dari mula tercetut. Bila start, bagaimana perbincangan sifat 20 ni boleh terbentuk. Pendekatan yang berpandukan Al-Quran, Sunnah dan pandangan para ulama yang muktabar dengan lebih mesra menerusi buku sifat 20, sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Dan dalam pendekatan Tuan Guru kita ni insya-Allah dalam perbahasan, sebab ini perbahasan melibatkan nanti kita akan tengok karya akidah. Maka banyak kita ambil nakal daripada kata-kata ulama muktabar, ulama salaf sebagai contoh. Kita akan lihat sudah ada perbincangan ini pada kurun kedua, ketiga hijrah. Sudah ada perbincangan sifat tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buku ini sesuai dimiliki oleh setiap individu berkalangan Muslim, khususnya masyarakat awam yang masih kurang memahami akidah secara tepat dan jelas, kerana buku ini turut memberikan yang pertama tumpuan sepenuhnya kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua menerangkan sejarah perbincangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, juga kemunculan dan perkembangan perbahasan sifat 20 secara terperinci. Kita ni jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala ni kalau nak bagi kita kebaikan, terutamanya apabila perbahasan tentang iman ni, Allah berikan kita kefahaman. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Nanti kita akan jumpa nanti dalam perbahasan pendahuluan syarat ataupun kriteria KPI Al-Imam Syafi'i rahimahullah alaih meletakkan bagaimana ciri umat setiap mukallaf ini nak belajar tauhid ni, iman ni macam mana. Antaranya adalah dia mesti yakin sepenuhnya. Dia tidak boleh ada syak, tidak boleh tergantung-gantung, dia kena jazam, ini putih, dan dia tidak boleh taklid. Ikutlah, tak boleh. Dia kena ada pemahaman yang dia telah faham dan dia boleh explain secara ringkas ataupun secara terperinci. Dan di sini terperinci je mas sekalian. Apabila Allah pilih kita nak faham, maka didatangkan ilmu dan telah dikaji oleh Tuan Guru sendiri. Terperinci.
Terperinci tentang apa? Tentang perbahasan sifat 20. Macam mana dia kata-kata perinci itu? Ada perbincangan sejarah. Kalau ditanyalah oleh anak-anak kita, kata, bila start sifat 20 ni? Ada orang kata sifat 20 ni rekaan katanya. Buang masa dia kaji. Yang itu aja tak tahu sangatlah kata. Tak apa kita. Jangan tanya dia. Bila kita jawab ditanya, jangan tanya. Tiba satu pihak lain yang membawa kepada kekeliruan, dia pula boleh jawab. Habis. Walhal telah ada perbincangan bagaimana bermulanya, bagaimana tercetusnya perbincangan ini, agar ianya tidak habis. Kita boleh jawab tu bermaksud kita nak semarakkan lagi kajian itu. Apatah lagi telah orang kata apa 1400 tahun kita jauh dengan Nabi SAW ini. Jadi mesti kena ada jejak-jejak dia yang membantu untuk menambahkan lagi kefahaman. Dan itu tanda Allah nak berikan kebaikan. Dan yang ketiga, menerangkan 41 sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah SWT secara tafsili atau huraian terperinci. Berasaskan Al-Quran, hadis, penjelasan para ulama akidah tersohor dan tafsir pilihan sepanjang zaman. Di sini nanti jemaah sekalian, kita akan nampak gabungan perbahasan sifat Allah SWT ni, yakni 41 sifat wajib, mustahil dan harus. Kita akan bahas pada perbincangan yang apabila masuknya perbahasan itu nanti, dan kita akan nampak perbahasan tersebut digabungkan dengan Al-Quran, hadis, penjelasan para ulama akidah tersohor. Kitab-kitab mutabar dibincangkan, dinakalkan, dikutip perbahasan ulama mutabar. Bagai contoh Imam Abu Hanifah, diambil dipetik dalam Fiqhul Akbar. Ini kitab-kitab, nama kitab yang menjadi rojokan dunia. Tafsir pula ikut pada Al-Quran, tengok dibawakan tafsir At-Tabari, Al-Baidawi, Ibn Katsir. Makna kata dia bukan lagi perbincangan yang mana hanya kata-kata saja, tetapi padanya ada asas yang benar, tepat dan jelas. Itu misi kita jemaah sekalian. Dan yang keempat, merungkai isu-isu yang mencabar akidah sifat 20. Ini penting. Seperti apa isu yang mencabar ni? Akan ada perbincangan akidah Tauhid 3. Tauhid 3, anjuran golongan Salafiyah. Di sini pun kita akan bincangkan bagaimananya pertemuan aliran ini. Baik. Akhir kata, mudah-mudahan buku ini mampu memberi kefahaman dan penjelasan yang bermanfaat dalam meleraikan segala kemusykilan tentang akidah para pembaca. Jemaah sekalian, di belakang tu ada lagi kitab tu. Boleh siapa nak ambil. Ada lagi satu ke dua? Berapa tu? Satu. Cuba ambil, tengok. Ambil berkat tuan-tuan. Sebab apa? Supaya hilang kemusykilan. Nak hilangkan kemusykilan pengajian ni, agar kita dapat yakin. Dia yakin ni jemaah sekalian. Bukan dengan orang meyakinkan, jangan risau masa depan ya, jangan ya. Orang dah yakin ni bila kita faham tentang Allah. Bila dia faham tentang Allah, Allah akan bagi dia yakin walaupun dalam keadaan depan mata tu macam-macam masalah berlaku. Kita tak perlu kata-kata manusia yang cuba memberikan kita kata-kata yang boleh menenangkan hati. Mungkin, tapi ia tidak kekal. Sebagai contoh, ada satu buku ni, saya dah bagi tahu dah banyak kali dalam ceramah. Dan semalam pun waktu buat live, waktu malam ada ditanya, Ustaz, kenapa tak boleh baca buku ini? Apa tajuk buku dia? Tajuk dia Ibu Harus Kuat, katanya. Kenapa tak boleh jadikan bahan bacaan? Saya pun cakap, itu bukan untuk bahan bacaan, itu untuk bahan mainan perasaan. Banyaklah kata-kata yang membuai-buai, sabarlah, lihatlah, tengok keadaan anak-anakmu, kamu harus kuat, kamu kena tabah. Nampak jemaah sekalian, orang yang tak tahu apa hujung pangkal, apa yang telah ditakdirkan, apa yang berlaku, apa yang Allah tentukan, dia bermain-main dengan prasangka. Dia ingat Allah saja buat dia penat, Allah saja buat bagi tugas, akhirnya dia tak nampak. Akhirnya dia terpaksa kena atur kata-kata yang mungkin bagi dia boleh menghilangkan keresahan. Tapi wallahi jemaah sekalian, keresahan hanya hilang dengan ala bizikrillah. Hanya dengan ingat Allah.
Ingat Allah ini bukan sekadar bilafzi Allah, lafaz. Ingat ini bermaksud kita faham. Contoh, ingat mak. Ingat mak ayah. Ingat mak ayah ni karangan boleh buat patutnya. Mak ayah saya ni begini, mak ayah saya begitu, begini, mak ayah saya gini. Bukan sekadar ingat mak, muka, tangan, bukan. Itu pun kita bukan kata ingat bila ingat bentuk. Sebab tu ingat Allah ni bukan berbentuk. Ingat Allah ni dengan ilmu, kefahaman, sehingga terungkai segala kemuskilan. Muskil. Ya ke Allah? Dia datang syak tu. Ni usaha kata berjaya. Usaha-usaha tak berjaya lagi. Anak saya tu, namanya Husna. Dia lah budak lagi umur 6 tahun. Tapi bagus. Dia kata, dah doa dah habis tapi tak dapat lagi pun. Macam mana jawab kan? Budak bagus lah. Dia nak belajar. Kita pun fahamkan apa yang tak dapat lagi. Itu budak tu. Mak budak, bapak budak pun tak kisah bulanan. Bertanya juga macam itu. Kita kata doa tu bukan hanya untuk tunggu dapat. Doa tu kita kena minta yakin Allah bagi. Macam-macam Allah bagi dah. Allah bagi tu. Nak yakin tu. Udu'uni astajib lakum. Macam tak bagi lagi. Kan? Ini perbincangan kehidupan ni mas sekalian. Bila bincang kehidupan kita akan nampaklah relevan dia tu. Memang kita kata yakin dengan Allah. Nak tahu yakin, tengok hidupan ni. Kalau dia hilang kemuskilan yang ni, yakin ketika dia meminta kepada Allah, dia yakin Allah akan kabulkan. Yakin. Maka tiada lagi lah keresahan dalam hatinya. Dan sekaligus menjadi panduan untuk mengenal Allah SWT dengan segala sifat serta keagungannya. Dia sebut mengenal Allah ni, ramai mencari jalan mengenal Allah. Di sini terang-terang dituliskan mengenal Allah. Dan mengenal Allah itulah kemuncak kehidupan kita. Illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56 itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jemaah sekalian, Allah jadikan kita ni hanya semata-mata untuk ibadah. Ibadah yang paling utama adalah untuk mengenal Allah. Illa liya'rafun. Jadi mengenal Allah ini adalah menjadi kewajipan bagi setiap mukallaf. Agar apa? Agar kita tak tersalah memakai sifat. Tak salah kita memakai sifat satu, tidak salah kita meletakkan sifat pada Allah satu. Salah pakai sifat satu, salah meletakkan sifat pada Allah satu. Sebab kita hari-hari berurusan dengan Allah. Manusia ni walaupun 24 jam dengan manusia, tapi 24 jam sebenarnya itu dengan Allah. Maka kalau tak mengenal, bagaimana kita nak meneruskan kehidupan? Kita masuk satu tempat, satu negeri, satu negara, tak kenal siapa. Tak hidup kan? Memang tak hidup. Apa pun tak kenal. Kita duduk dalam bumi Allah, milik Allah, tak kenal Allah. Sebab tu kadang-kadang hidup dia boleh jadi lonely, kosong dia. Ada orang dia sibuk kulu-kilir tapi hati masih kosong. Dia rasa macam empty space tu, macam apa yang tak kena ni. Ataupun dia buat suatu perkara dah kosong. Dah tak ada apa dah lah. Solat je lah. Dah tak ada apa nak buat dah. Tu parah tuan-tuan. Dia nampak dah tak ada apa nak buat. Kita tak nak dengan Allah ni hanya menjadi bila dah tak ada apa baru nak dengan Allah. Itu kadang-kadang pun tak rasa ada nikmat itu. Sebab apa? Mengenal Allah tadi. Jadi dia boleh menjadi panduan untuk mengenal Allah dengan segala sifat serta keagungannya, menyimpang dari sebarang kecacatan dan kesalahan, insya-Allah. Jadi menyimpang supaya minta tolak, jangan salah letak sifat, jangan salah pakai sifat. Semoga dengan mengamalkan intipati buku ini juga kita sama-sama dapat ganjaran pahala daripada Allah SWT dan ditempatkan di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kata-kata akhir yang tiada penghujung dan bernotah. Ini buku ini Tuan Guru hadiahkan kepada seluruh keturunan beliau yang telah tertera di penulisan ini.
Mudah-mudahan Allah berkati hasil penulisan ini. Dan saya kira jemaah sekalian, okay, saya kira ini adalah satu mutiara yang perlu kita kaji. InsyaAllah kita bagi laluan azan terlebih dahulu. Allah. 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 La ilaha illallah. Nama Rabbal Alamin. Allah subhanahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu. Khair. Kita sambung sikit dan kita buat kesimpulan, masuk dalam bab pendahuluan sikit, muka surat 15 insya-Allah. Sejak alam roh lagi manusia sudah mengaku dan bersaksi terhadap ketuhanan Allah SWT. Sebaik saja roh-roh keturunan anak-anak Nabi Adam AS dikeluarkan dari sulbi mereka. Sebelum dihantar ke alam dunia sebagai seorang manusia yang memiliki roh dan jasad. Peristiwa ini direkodkan di dalam kitab Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka,
dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukannya demikian itu supaya di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Surah Al-A'raf ayat 172. Jadi jemaah sekalian, ini pendahuluan perbahasan kita. Dalam kitab Sifat 20 ini, Tuan Guru mulakan dengan perjanjian dalam surah Al-A'raf 172. Kalau kita lihat berbalik kepada tujuan tadi kita nak mengenal Allah. Bahawasanya kita telah pun berjanji. Kalau ayat ni, Allah SWT meletakkan anak-anak Adam dari subi mereka, mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Mereka tu letak kat diri kita. Kita lah tu. Yang mana di alam roh itu, kita telah berjanji di hadapan Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidina. Dan kita pun jawab. Qalu bala syahidina. Betul engkau Tuhan kami. Dan Allah ambil itu menjadi saksi. Supaya akhirat nanti tak ada dakwa-dakwi. Tak ada kata, I don't know. Rupanya kita dah bersaksi dulu dah. Sebab itu bila masuk ke alam dunia ni, kepada alam roh, dan Allah tiupkan roh dalam jasad kita yang punya jasad, kita berada di alam dunia, maka inilah cabaran yang paling besar yang kita perlu hadapi. Bagaimana nak menyingkapi hijab dunia ini. Nah, melihat dunia, ingat pencipta. Nak tengok dunia, ingat pencipta. Bukan tengok dunia, ini ana yang punya. Tengok dunia, ini aku yang punya. Dia cari dunia, orang kata sampai tak ingat dunia. Bahasanya begitu. Jadi, kalau kita lihat di sini, penyaksian telah pun diambil. Dan tujuan kejadian dan surah Az-Zariyat ayat 56, tujuan utama diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Bermaksud beribadat kepada Allah SWT tidak akan berlaku kecuali dengan niat yang jelas, iaitu sengaja beribadat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ayat ini jemaah sekalian kalau lihat, Tuan Guru sengaja letakkan perbahasan sengaja beribadat. Kita datang masjid sengaja datang kerana Allah. Bukan datang sebab lain. Bermaksud apa? Datang sebab ada masa, sebab ada susah, sebab ada lain. Tak boleh. Ada susah ke, tak ada masa ke, dia kena datang sebab sengaja datang. Solat sengaja. Sampai sengaja maksud rela dia buat. Bukan ada sebab-sebab lain. Maka dengan ini jemaah sekalian, kita akan lihat bagaimana perbahasan sengaja berbuat demikian tidak akan tercapai matlamatnya kecuali dengan mengenal Allah secara tepat. Dengan kata lain, tidak akan berlaku penyembahan kecuali dengan niat, dan tidak akan berlaku niat kecuali dengan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dia berhenti setakat tu. Jadi maksud kata dalam nak meluruskan ibadah ini, tidak lain tidak bukan dia mestilah mencapai martabat dengan melakukan dengan sengaja kerana dia mengenal. Sengaja kerana dia mengenal. Sebagai contoh sikit, saya nak tutup dengan datang masjid. Datang masjid, mas sekalian. Kita nak masuk Ramadan ni. Masuk Ramadan ni, daripada sekarang lah kita kena praktis itikaf lama kat masjid. Sebab Ramadan nanti buka pintu syurga, tanda ahli syurga tu, kat mana paling ramai? Kat masjid Buka pintu syurga, masjid penuh. Automatik, maksudnya nak masuk syurga, kena penuhkan masjid lah. Tutup pintu syurga balik, masjid mula berkurangan, bersurut balik. Hati-hati. Sebab apa? Sebab datang masjid ni kerja iman. Datang masjid kerja iman. Contoh, dengan sifat wujud ada. Nanti kita bincangkan panjang lah. Saya nak buka sikit minda supaya saya dan jemaah sekalian datang ni sebab apa? Kita datang rumah mak, kita kias. Ni kita kias, kita ambil isyarat. Datang rumah mak, nanti raya nanti nak balik kampung ni. Datang rumah mak, ada orang setahun sekali bawa balik. Ataupun tengoklah. Sebab apa datang rumah mak? Sebab ada mak ayah. Ada mak ayah.
Jadi kita jumpa setengah orang tu tak balik kampung dah ke? Mak ayah dah tak ada. Okey. Isyarat datang rumah mak tu sebab ada mak ayah, bukan sebab ada masa. Ada seorang anak cakap dengan mak ayah macam tu. Ni baru ada masa ni baru datang rumah mak. Mak cakap kamu ni tak guna betul. Ada cakap dengan aku macam tu. Silap lagi bulan kita kena adakan masa untuk datang rumah mak. Tu contoh. Bermaksud kita datang ke rumah Allah sebab ada Allah. Yakin tu ada Allah. Itu kerja iman tu. Bukan sebab ada masa, bukan sebab ada lain. Sebab ada Allah. Yang wujud hanya Allah. Ini ada dalam perbahasan kitab kita ni. Mawujud, yang ada hanya Allah. Datang sebab ada Allah. Sebab tu datang masjid, itu kerja iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Bermaksud kalau dia tak datang masjid, macam dia tak tahu mamak tadi kias je, mak dah tak ada, baru tak datang. Bimbang-bimbang tak datang masjid sebab tak yakin Allah ada. Itulah. Dia tak yakin Allah ada, jadi buat apa datang masjid? Sebab itu, bila Ramadan buka masjid penuh, pintu syurga terbuka, masjid penuh. Sebab itulah syariat dia. Tak payah nak dakwa-dakwi lagi dah. Jadi kalau boleh kekalkan diri, insya-Allah hati terpaut dengan masjid, tu harapan cerah insya-Allah. Mudah-mudahan. Maksudnya itu saja, mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan. Saya kata tu kurang bicara penyampaian, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Allazina amanu wa amanu tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.